الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid berincang ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan memberi manfaat dalam kehidupan kita dan dapat kita sesuatu yang boleh kita gunakan dalam hidup ini supaya kita dapat manfaat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya percaya ramai di antara tuan-tuan dan puan ni tak kenal lagi saya. Kami ni datang dari kampung. Ini rombongan kampung lah tuan di depan. Tahu ke kampung? Ya, orang sini sebut kampar. Kami sebut kampung. Orang Perak dia slang Perak lah. Datang dari kampung. Saja untuk bermalam di berincang ni. Sementara kita berada di dalam masjid ini, kita gunakan sedikit masa untuk abadikan antara maghrib dengan isyak bagi kita memberi tazkirah, memberi peringatan. Kerana Allah suruh apa itu? Dalam Quran Allah sebut wazakir, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah ya. Berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu adalah sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi malam ni saya nak memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan tentang kewajipan kita dalam kehidupan di dunia ini. Apa kewajipan kita, apa kita nak buat, dan ke mana kita akan pergi tak lama lagi ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memulakan kehidupan. Sebelum itu saya nak memperkenalkan diri saya lah. Nama saya Ibrahim Istar bin Majad. Saya berasal dari kampung. Lahir di Kampung Gajah, Perak. Tahu ke mana Kampung Gajah, Perak? Sebab itu slang saya ni slang Kampung Gajah. Di mana saja saya pergi, saya mesti mempertahankan ke kampung gajahan saya. Tak nak ubah-ubah. Entahlah saya ceramah di mana pun. Saya ceramah di Siam pun inilah bunyinya. Saya ceramah Kuala Lumpur pun inilah bunyinya. Di Selangor pun inilah bunyinya. Kau faham, tak faham dan tak kau di situ. Nah, itu slang saya. Ke mana pergi? Ini dah baru 2 hari duduk Kuala Lumpur dah hilang cakap kemerahan ni. Udah pun cakap orang Kuala Lumpur. Duduk mana? Kuala Lumpur ni getik benar saya dengar pun. Baiklah tuan-tuan ya. Saya ni asalnya seorang cikgu, bukan ustaz ya. Saya ni cikgu. Jadi kalau rasa tak ada standard nak balik-baliklah, tak apa. Tapi sebelum saya pencen dulu, saya minta tauliah daripada pejabat agama Islam negeri Perak. Entah macam mana dibagi dia. Itu yang ngajar ke mana kemari. Hari ini aja tempat ini kejap ni sudah kelima kali saya ngajar ni. Hari ini aja. Pasal dibagi dia tauliah. Di sebelah Ipoh tu orang tahu kenal saya ni ya. Sebelah sini tak ada. Berincang ni malam yang pertama saya berceramah. Singgah semayang ada. Banyak kali dah singgah semayang sini, tapi tak pernah berceramah. Dia pun tak kenal saya. Tapi sempat lain ada. Kita nak rata tu dulu tiap bulan saya naik ke atas tu. Tiap bulan di Masjid Abu Bakar tu. Lepas itu binari tak ada lagi dah naik. Itulah cerita lebih kurang diri saya. My life is not very important. Yang pentingnya isi ceramah kita malam ini. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim. Berfirman Allah Taala Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam kitab yang mulia, ya.
dalam suratul Baqarah ayat 201. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 201. Cakap Melayunya, wa minhum, dan di antara mereka, di kalangan mereka, sebahagian dari mereka, man yaqul, mereka berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat biar juga kebaikan, dapat kami kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Wa qina azaban nar, jauhilah kami daripada azab api neraka. Tadi itu imam pun dah baca wa qina apa? Wa qina azafil mahsyar, jauhi kami daripada azab di alam mahsyar katanya. Wa qina azafil qubur katanya. Jauhilah kami daripada azab di kubur. Jadi bila kita sebut waqina azabannar itu termasuklah alam mahsyar, termasuklah kubur jadi dalam ayat ini Allah bagi tahu ada manusia-manusia yang berdoa kepadanya dengan menyebut minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tuan-tuan pun waktu itu juga, saya rasa semua orang hafal doa ni. Ada orang tak hafal, jangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Cuma kena sebut betul-betul. Ya, Rabbana atina, panjang na tu. Mad jaiz munfasil. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya, jangan fid dunya, tak mau. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan juga dalam akhirat hendaklah kebaikan. Wa qina azaban nar. Dengar tu. Wa qina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu doa yang patut kita baca tiap-tiap kali lepas sembahyang, tiap-tiap kali apa saja upacara, tiap-tiap kali lepas apa-apa yang kita buat. Itu doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Baik, persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, apa kebaikan yang kita hendak dalam kehidupan di dunia ini, dan apa kebaikan yang kita minta daripada Allah dalam kehidupan di akhirat. Dan mengapa pula kita minta dengan Allah supaya jauhkan daripada neraka. Jadi malam ni ceramah kita berkisar daripada 3 faktor ni, 3 benda ni. Yang pertama, kita nak minta apa kebaikan di dunia yang kita hendak. Yang kedua, apa kebaikan di akhirat yang kita hendak. Yang tiga, mengapa kita nak lepas daripada azab neraka. Yang pertama, apa kebaikan yang kita hendak di dunia ni? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hendak kebaikan di dunia ni hendak apa? Ada orang kata kita hendak hidup dalam dunia ni, kebaikannya ialah hendak pangkat besar, hendak gaji besar, hendak entokah besar, hendak rumah besar, hendak isteri besar, hendak cakap besar. Itu dia nak kebaikan dalam dunia ni. Ya ke apa itu? Dalam Quran, dalam tafsir ada ke sebut apa itu? Tak sebut pun tentang gaji besar, pangkat besar, rumah besar, mentokah besar, cakap besar, tak ada. Tak ada pun disebut dalam tafsir mana-mana pun. Kebaikan yang kita hendak dalam dunia ni ialah yang pertama, kita hendakkan ketenangan jiwa. Orang yang tenang jiwanya, orang itulah yang sudah dapat syurga di dunia lagi. Tenang jiwanya, tak ada masalah dalam hidupnya. Ini yang kita minta dengan Allah Taala, ketenangan jiwa. Artinya dia dah dapat kebaikan di dunia itu. Itu dia dapat syurga yang disegerakan, al-jannatul ajilah. Siapa tak nak ketenangan jiwa di dunia ni, angkat tangan. Saya nak tengok benar mana kopi orang. Nak angkat gambar. Ini kamera ni tau. Nak angkat gambar dia tak nak keterangan jiwa di dunia ni. Dia nak kelang kabut, dia nak apa? Menderita. Dalam wayang ada lah.
Biar aku menderita asalkan engkau bahagia. Itu dalam wayang. Realiti kehidupan ada ke orang tak apa tu. Siapa hendak menderita dalam hidup dunia ni, angkat tangan. Angkat tangan tadi. Tidak. Tinggal kepala. Ya? Tak ada siapa hendak yang menderita kehidupan di dunia ni. Kita hendak hidup bahagia di dunia ni. Tenang jiwa kita. Tidak ada apa-apa masalah. Ini kita minta. Hendakkan ketenangan jiwa. Tak boleh. Kita tak boleh dapat ketenangan jiwa dengan nengok kotak bingung di rumah kita tu. Tahu ke apa benda kotak bingung? Stupid box, tahu? Siapa tak ada stupid box rumah? Yang kat tangan. Semua orang ada stupid box rumah ni. Tak tahu dia main apa stupid box. Kotak bingung. Tiap-tiap rumah ada lah satu kotak bingung. Kadang-kadang Astro lah, kadang-kadang Hijrah lah, kadang-kadang apa? Kadang-kadang TV3 lah, kadang-kadang apa nama? TV1 lah dan sebagainya. Itu kotak bingung namanya. Ya, tak boleh tenang jiwa. Buka lah tiap malam. Selagi ada cerita tu, tak adalah masalah tu timbul. Bila dah habis cerita tu, datang balik masalah. Hendakkan tenang jiwa. Tak boleh tenang jiwa dengan ngisap dadah. Bila ada pengaruh dadah tu, tak adalah masalah tu. Bila dah habis pengaruh dadah tu, datang balik masalah itu. Lagi satu, tidak boleh dapat ketenangan jiwa dengan apa? Dengan minum arak. Bila dah mabuk tak ingatkan diri itu, tak adalah masalah. Tapi bila habis kuasa mabuk tu, kuasa arak tu, macam sudah datang balik masalah. Jadi tuan-tuan dan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kalau hendak tenang jiwa, satu je ubatnya. Banyak berzikir dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah dah janji, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah ya. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak menyebut nama Allah akan menenangkan jiwa-jiwa. Banyak berzikir dengan Allah. Lepas sembahyang tu, jangan lepas sembahyang bah saja, lepas sembahyang bah saja, lepas sembahyang bah. Tahu bah? Tahu bah apa bah? Naik bah. Bah tahu bang? Kumbah. Lepas sembahyang kumbah, lepas sembahyang kumbah, lepas sembahyang kumbah. Tunggulah kejap zikir bersama dengan Tok Imam, apa salahnya? Astaghfirullahalazim, kata Tok Imam tu berlagu pula tu. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Apa salahnya? Kalau hafal, tak hafal, tak apa. Baca sekat aja. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak apa lagi? Tak apa benda apa? Astaghfirullahalazim. Siapa tak apa angkat tangan? Astaghfirullahalazim. Siapa tak apa? Kalau tak apa aja benar-benar dah pun. Ya? Tahu ke benar? Benar tu apa? Bingung benar lah. Itu pun tak apa. Jadi apa salahnya tunggu sekejap wirid zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa salahnya? Getik benar kan nak buat aku janji dengan Allah? Getik benar kan? Nak nyebut nama Allah tu getik benar kan? Tahu getik? Ya Allah, orang Perak kata getik tau. Yang sebenarnya getik tak berarti benci benar kan? Nak sebut nama Allah. Kita buat aku janji dengan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenarnya aku sembah melainkan Allah. Wahdah. Apa arti wahdah? Yang esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk. Baginya lah kerajaan. Kerajaan yang kekal hanya kerajaan Allah. Lain daripada kerajaan Allah semua tak kekal. Tengok kerajaan-kerajaan dunia ni. Mana yang kekal? Kerajaan Hitler kekal kan? Kerajaan Napoleon Bonaparte kekal kan? Kerajaan Saddam Hussein kekal kan? Kerajaan Soeharto kekal kan? 32 tahun dia menjadi Presiden Indonesia.
Tapi bila Allah kata dia out, out dah dia. Tak kekal. Yang kekal hanya kerajaan Allah Ta'ala. Sampai di akhirat besok kekalnya. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Lahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Nak puji-puji siapa? Nak puji-puji siapa? Puji Allah, jangan puji Haji Ibrahim. Puji Haji Ibrahim nanti sakit hidung sampai ke kampung tau. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung? Udah kembang aja kena puji. Sampai ke kampung sakit hidung. Jadi nak puji hanya Allah Ta'ala saja. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia di atas tiap-tiap sesuatu itu adalah amat berkuasa. Itu Allah. Kita puji Allah. Aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Getik benar ke nak memuji Allah, nak buat aku janji dengan Allah? Sebab itu banyaklah berzikir dengan Allah. Banyak mengingati Allah. Sebab itu Allah puji orang yang rajin berzikir ni. Ya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, kata Allah. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan, dan memikirkan kejadian langit dan bumi, seraya berkata Maha suci Engkau, seraya berkata wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan alam ini tidak dengan sia-sia, ada saja hikmah kamu jadikan alam ini. Subhanaka faqina azaban nar, Maha suci Engkau, jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu dia. Allah puji mereka-mereka yang suka berzikir dengan Allah Taala. Orang yang selalu berzikir, orang yang selalu menyebut nama Allah, orang yang tak ada lokik. Ini dah nyebut subhanallah, subhanallah pun malas, tak keluar suara langsung. Apa salahnya puji Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, cakap Melayunya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi apa? Segala puji bagi Allah. Lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Puji Allah. Banyak berzikir. Allah pun puji orang yang rajin berzikir. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kita hendak kebaikan dalam dunia ni, apa dia? Yang pertama, ketenangan jiwa. Any objection? Ada bangkangan? Itu yang pertama. Tak ada bangkangan. Setuju? Tok Imam bersetuju, nampak? Yang kedua, kita hendakkan kebaikan di dunia ini ialah supaya dapat ilmu yang memberi manfaat. Itu kebaikan dunia yang kita hendak. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu ni ada yang memberi manfaat, ada yang membawa kebinasaan, ada yang sia-sia. Ada yang sia-sia, ada yang membawa kebinasaan, ada yang memberi manfaat. Yang kita hendak yang mana? Ilmu yang tak ada orang ni. Yang kita hendak yang mana? Ilmu yang memberi manfaat. Kita hendak ilmu tu memberi manfaat bagi kita, dapat kita gunakan ilmu tu dalam kehidupan kita. Ilmu yang memberi manfaat ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 6 tanda. 6 tanda. Yang pertama, lagi dia alim, lagi dia bijak, lagi dia pandai, lagi takut dia kan Allah Ta'ala. Itu erti manfaat itu. Lagi alim, lagi takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi tinggi kelulusannya, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Lagi apa? Banyak ilmunya, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Kerana Allah dah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Sesungguhnya yang takutkan Allah Ta'ala itu ialah daripada hamba-hambanya yang ulama. Ulama tu dia takutkan Allah Ta'ala. Kalau ulama tu tak takut dengan Allah Ta'ala, ulama tu melakukan maksiat, ulama tu libat dalam perkara-perkara yang berdosa, itu dia tak layak dipanggil ulama. Kalau dia tak takut dengan Allah, dia menentang hukum Allah, dia tak layak dipanggil ulama. Bolehlah kita panggil dia apa? Ular dalam semak. Ular tak betul, ular dalam semak.
Ya. Ular dia orang mana tak tahu saya, ular dalam semak katanya. Ya. Orang Perak kata apa? Ular dalam semak. Ya. Itu dia. Itu dia, mesti takutkan Allah ya. Tengok ulama-ulama, kebanyakannya mereka itu takutkan Allah Taala. Kalau tidak tak layak dipanggil ulama. Ya. Itu dia yang pertama ya. Tanda dia dapat ilmu yang bermanfaat, lagi dia alim, lagi takutkan Allah Taala. Kalau lagi alim, lagi ego, lagi alim, lagi sombong, lagi alim, lagi takabur, itu dia bukan dapat ilmu yang memberi manfaat. Walaupun ilmunya tu hafal Quran. Ya. Kalau dia hafal Quran, dia asyik tengok orang lain je. Dia tu apa inna ataina pun tak hafal. Ya orang lain je. Artinya dia tak takutkan Allah lah. Ngumpat orang ni katanya. Ya. Jadi dia mesti apa? Mesti takutkan Allah Ta'ala. Tak berani nak melakukan maksiat. Tak berani membuat dosa. Tak berani meninggalkan yang wajib. Tak berani melibatkan diri dalam hal-hal yang berdosa. Itu dapat apa? Ilmu yang memberi manfaat. Tanda yang pertama apa? Takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Ada 6 tadi ya tuan-tuan. Kurang gemarnya kepada dunia. Itu yang kedua. Kurang gemarnya kepada dunia. Karena dia tahu dunia ni menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah ya. Tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Sebab itu dia tak nakkan dunia ni. Tidak gairah dengan dunia ni. Tapi dia hidup dalam dunia ni, dia ambil dunia ni juga sekadar keperluan, bukan saja memburu dunia sehingga mengabaikan kewajipan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia kurang gemarnya pada dunia kerana dunia ini menipu daya dia. Dan siapa kejar dunia pasti akan tertipu. Siapa kejar dunia meninggalkan akhirat pasti akan tertipu. Cari dunia, cari sampai tak semayang, cari sampai libatkan diri dengan riba, cari dunia sampai terlibat dengan rasuah, cari dunia sampai tak puasa Ramadan, cari dunia sampai tak pergi ke Mekah naik haji umrah dan sebagainya. Akhirnya dapatlah dia dunia. Kaya raya lah dia. Ketika itu umurnya sudah 73. Tahu ke siapa orang umur 73 ni? Tak tahu nampak. Umurnya sudah 73, baru kaya. Baru dapat dunia. Kaya raya, duit berkusai-kusai dalam poket tu. Beribu-ribu dalam poket. At any time dia ada je 2-3-4 ribu dalam poketnya. Artinya apa? Kaya lah tu. Tapi tertipu dah. Dia banyak duit tapi tak dapat dinikmati duitnya tu. Pergi kedai kopi, kabur pada mamak kedai kopi tu. Mamak bagi kopi satu, jangan taruh gula. Apa rasa kopi tak boleh tu memang pahit. Apa setamu gula Haji? Apa setamu gula? Pasal kencing manis. Tertipu ke tak? Tertipulah. Haji mau makan apa? Makan roti canai. Mana boleh roti canai, minyak banyak katanya. Saya dalam ada apa? Sakit jantung, kolesterol banyak. Nanti saya kena stroke. Tak boleh makan roti canai. Sedap Haji kata di mama tu. Ini gulai baru masak juga. Gulai kambing ada, gulai lembu ada, gulai kerbau ada, gulai rusa ada. Apa jawabnya? Saya mana boleh makan kambing mama. Pasal apa? Saya sudah ada kencing manis. Darah tinggi kencing manis pula. Darah tinggi. Tak boleh Haji, tak boleh. Habis Haji mau makan apa? Mari kira tu roti menggali saya colik sama kopi pahit cukuplah. Tertipu ke tak? Tertipu ke tak tuan-tuan? Tertipu. Itu yang Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udah waktu itu apa yang dapat? Duit walaupun bukan sekusai. Mentokar besar tapi nampak mentokar pun tak boleh. Mentokar punya besarnya Cadillac mentokar tahu. Besarnya. Ataupun Porsche, ataupun Lamborghini. Tahu Lamborghini? Bukan Lamborghini tahu, Lamborghini. Tapi dia tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Kita bawa apa? Orang lain bawanya, driver yang untuk. Dia tertipu. Nak kahwin pun tak boleh. Padahal dia dah kaya raya, kalau Minang terima dia orang je.
Atau nak kahwin apa dah? Ketek kahwin apa? Jalan untuk berlalu. Itu yang tertipu dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya. Dia kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, kebaikan di dunia yang kita hendak tadi. Bukan, tanda ilmu yang memberi manfaat tadi. Iaitu lebih gemarnya kepada akhirat. Kalau ada upacara akhirat berbanding dengan upacara dunia, dia pergi upacara mana? Upacara akhirat. Kalau ada ceramah agama di Masjid Perincang ni, at the same time ada pesta rock di luar tu, dia pergi ke mana? Pergi pesta rock ke pergi mana? Pergi ceramah agama. Dia lebih gemarnya kepada akhirat daripada dunia. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya. Dia tahu aib dirinya. Dalam kitab tu aib, dan saya kalau sebut aib kan ada pula yang tengah ni apa benda aib-aib ni kan? Dia tahu kekurangan dirinya. Dia tahu kekurangan kelemahan dirinya. Dia kenal dirinya. Kenapa? Dirinya penuh dengan kelemahan. Dia tahu. Itu tanda ilmu tu memberi manfaat lah. Kalau dia rasa diri dia sempurna aja, hebat aja, terus ilmu tu tidak memberi manfaat bagi dia. Ni dia kenal diri dia. Dia tahu kelemahan-kelemahan dirinya dan berusaha untuk membaiki kelemahannya. Berusaha betul-betul. Dia tahu dia dia tahu dia tu kedekut, bakhil, tangkai jerin, lagi tak hidung masin. Maka dia tahu tu. Kalau dia tahu dia tu tak hidung masin, dia akan berusaha untuk mengubah kehidupannya supaya dia menjadi orang yang pemurah. Ini kita ni selalunya tak kenal kelemahan diri kita. Kita hanya kenal kelemahan orang lain. Tahu je kita kelemahan orang lain. Kelemahan kita tak tahu. Kelemahan tu imam. Orang-orang sini tahu lah apa kelemahan tu imam. Dia tahu je boleh khabar tu imam tu begini. Cuba suruh dia jadi imam. Macam? Bila suruh dia jadi imam, macam? Udah ketok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun katanya. Orang belakang pula kata kesian dengan tu imam tu katanya. Dia jawab apa? Amun gitu. Itu apa? Pasal apa? Dia kenal kelemahan orang lain. Dia tak kenal kelemahan diri dia sendiri. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Itu ilmu yang bermanfaat tu. Dia kenal tipu daya syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, syaitan suka ke majlis kita opini ni? Seronok ke syaitan berada dalam majlis ilmu seperti malam ini? Seronok ke tak? Tak seronok, dia akan cuba sedaya upaya untuk menggagalkan majlis seperti ini tau. Mula-mula dibawanya apa? Ada syaitan tu. Tengah ngintai tu mana? Ngintai tau. Situ tu ada lah. Mana ada ruang ada lah syaitan. Tengah nengok dari luar tu je. Dibawanya 3 senjata tau. Satu-satu lah. Mula-mula dibawanya celak. Dibawanya celak. Bila kena celak syaitan apa macam? Ngangguk aja depan ustaz tu. Ada tak yang itu? Ada. Itu dah kena celak syaitan lah tu. Dah kena celak syaitan tu. Tapi malam ni tak berjaya syaitan tu. Nampaknya semua orang cerah je mata. Tak ada yang ngangguk-ngangguknya. Berarti tak berjaya lah syaitan tu. Bila tak berjaya syaitan tu balik ke dia? Dia putus asa ke? Tidak, dia akan cuba bawa senjata yang kedua pula. Senjata yang kedua dibawanya apa? Gincu. Dibawanya gincu. Tahu? Gincu bubuh tang mana? Di mana? Udah pandai pun cakap perak dah mana? Gincu bubuh tang bibio. Siapa kata bibir tadi tak betul? Bibio. Bila kena gincu setan apa macam? Bila kena gincu setan, ustaz ngajar di depan, dia ngajar di belakang. Ustaz ngajar di depan, dia ngajar balik tabiat. Balik tabiat, balik dinding tu lah. Dia ngajar situ tahu. Ustaz tengah ngajar tu, dia ngajar situ. Ini wang kalian, beli di wang kalian ni katanya. Ini baru beli kereta baru ni, gelang ni katanya. Dia cerita sana. Bukan saja dia tak dapat ilmu,
orang keliling dia pun tak dapat ilmu, ya. Sebab itu tuan-tuan, ketika ustaz, bukan ustaz ini ya, ustaz mana-mana lah ustaz tengah ngajar, jangan bercakap. Siapa bercerita urusan dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan, esok dibangkitkan oleh Tuhan serupa babi hitam. Siapa nak? Siapa nak? Rupa babi hitam bangkit tu. Merepang je tu. Bertidurnya. Ini dia tuan-tuan. Sebab itu ketika majlis ilmu sedang berjalan, apa buat? Diam. Jangan bercakap. Bertanya tak kenapa. Tapi bersembang tak boleh. Kalau tidak esok jadi macam apa? Dibangkitkan Tuhan macam babi hitam. Itu dia. Apa namanya? Tanda. Tanda dia. Dia nampak kelemahan orang. Balik syaitan tadi. Tak berjaya dengan itu. Tak berjaya dengan gincu. Celak pun tak berjaya. Gincu pun tak berjaya. Dibawanya senjata yang terakhir dia. Apa bawanya? Dibawanya tongkat. Tahu? Ini cerita kitab ni bukan longgok-longgok ni tau. Dibawanya tongkat. Diketuk-ketuknya peher tu, diketuk-ketuknya lutut tu, diketuk-ketuknya bau tu, diketuk-ketuknya sendi-sendi tu. Itu yang mula-mula silap tu, selemput tu, silap balik tu, selemput balik. Rasa-rasa nak baring, segan pula ada ustaz depan. Sudahnya dia bangkit nepuk perut. Rasanya sakit perut tu. Dia pun keluar. Bila keluar, dia pergi ke hujung tu, ambil motor tu, suruhnya sampai ke jalan raya tu. Sampai ke jalan raya tu, baru start motor. Dia pun balik. Berjaya lah syaitan. Tengok malam ni, ada tak berjaya syaitan? Itu 3 senjata. Jadi orang yang ada ilmu yang memberi manfaat ni, dia kenal tipu daya syaitan. Itu yang kelima. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala ibadah. Saya tengah ceramah ni, boleh hilang pahala tak? Boleh hilang tak pahala ibadah saya? Padahal saya ceramah ni beribadah tu, patutnya dapat pahala ya. Tapi boleh tak hilang pahala? Boleh, dengan adanya ujub, dengan adanya riak, dengan adanya takabur, habis langsung, tak dapat pahala apa. Ya, tahu apa ujub? Ujub artinya apa? Heran diri, andai aku ni, itu ujub. Habis pahala. Riak apa? Riak, buat suatu ibadah atau tinggalkan ibadah tu bukan kerana Allah, itu namanya riak. Kata Nabi, riak tu adalah syirik kecil katanya. Yang aku takutkan kamu, kata Nabi, lebih daripada aku takutkan Dajjal, ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Tanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda, ar-riya'u. Ar-riya'u, riak itu, syirik kecil. Itu boleh membinasakan pahala ibadah. Jadi 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama apa? Udah lupa, penat ngabarnya. Takut kepada Allah. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Jangan tengok nota saya pun tahu. Yang ketiga, lebih gemar dia kepada akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Yang keenam, dia nampak perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah. Kalau ada ini, itu namanya ilmu yang memberi manfaat. Kalau tidak, ilmu yang sia-sia. Kalau lebih-lebih lagi, kalau ilmu nari je macam. Kalau ilmu menari, itu ilmu yang memudaratkan. Ilmu menari, ilmu rock macam, ilmu rap macam, ilmu apa? Break dance. Itu yang memudaratkan, berdosa dan terus masuk neraka. Itu ilmu. Kita nak ngaji ilmu ni biar yang memberi manfaat. Yang boleh membantu kita dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Itu ilmu yang memberi manfaat. Itu kebaikan dunia yang kita nak. Itu nombor 2. Yang pertama tadi ketenangan jiwa. Yang nombor 2, ilmu yang memberi manfaat. Banyak ni yang sebenarnya, tapi takut tak sempat lah. Yang ketiga, kebaikan dunia yang kita nak, supaya dapat anak-anak yang soleh. Hendakkan anak-anak yang soleh.
Nak dapat anak yang soleh tu tak cukup untuk bagi nama soleh. Tak cukup. Kalau setakat namanya soleh je tak cukup. Nak dilatih. Dia bermula nak dapat anak yang soleh tu bermula dari bila? Bermula dari bila? Bermula daripada mencari jodoh lagi. Kita nak mencari jodoh kita tu ada 4 kriteria kita nak memilih jodoh. Yang pertama cari calon-calon pasangan kita tu. Yang pertama cari yang cantik. Orang Melayu ni cantik belaka lah. Dan no problem yang itu ya. Semua cantik. Kerana kecantikannya kata Nabi li jamilah. Li jamilah kerana kecantikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari yang ada harta. Kerana hartanya, lima liha, kerana hartanya. Yang ketiga, li nasabiha, kerana keturunannya. Cari keturunan yang baik-baik. Bukan tak keturunan raja, keturunan Said, keturunan Wan, keturunan bukan itu. Keturunan ni dia anak bapaknya tu atau maknya, bapak dan mak itu orang yang baik-baik. Anak tu imam, baik betul. Lagi? Bukan cari anak penagih dadah. Kerana takut-takut dia pun menagih dadah sama. Cari keturunan yang baik-baik. Itu caranya mencari jodoh tu. Yang keempat, kalau boleh cari yang ada agama. Lidiniha, kerana agamanya. Carilah kalau nak isteri, nak mencari isteri, cari isteri yang dah siap menutup aurat. Kalau nak cari suami, biar cari suami yang semayang 5 waktu tak tinggal. Itu dia. Itu 4 kriteria mencari jodoh. Lepas tu barulah dapat, mudah-mudahan dapat anak yang soleh. Kita bila dah mati esok, habis pahala ibadah kita dah terputus dah apa ya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, kata Nabi. Apabila mati anak Adam itu putus segala amalannya. Sumber pahala dah tak ada bila kita dah mati. Pahala semayang dah tak ada, pahala puasa dah tak ada, pahala zakat dah tak ada, pahala berdakwah dah tak ada. Illa min salasatin, kecuali 3. Yang ini terus dia tu berpahala sampai hari kiamat besok pahalanya kalau dia masih digunakannya. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Apabila mati anak Adam itu putuslah segala amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Nak sedekah biar yang lama kegunaannya. Itu namanya sedekah jariah. Jangan nak bersedekah pisang, nak sedekah pisang, nak sedekah pisang. Anaknya ngambil UPSR, sedekah pisang. Ngambil PMR, sedekah pisang. Ngambil SPM, pisang lagi. Ngambil STP, pisang lagi. Masuk universiti, pisang lagi. Dah lulus universiti, pisang juga. Dipinang dia orang, pisang juga. Ingat dia orang masjid ni beruk agak dia makan pisang ni kerja. Carilah benda lain yang banyak manfaatnya. Banyak keperluan-keperluan yang institusi-institusi memerlukan. Sekolah-sekolah pondok banyak memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan. Sekolah-sekolah tahfiz banyak memerlukan bantuan-bantuan. Selagi ada sekolah itu, selagi itulah pahala mengalir kepada orang yang menderma tu. Begitu juga sekolah-sekolah agama yang amat banyak, sekolah-sekolah pondok banyak, sekolah-sekolah tahfiz banyak, dan juga institusi-institusi banyak ya, boleh disumbangkan. Masjid ni pun memerlukan juga dana. Selagi ada masjid ni, selagi itulah. Kalau ada rosak-rosak alat-alat masjid ni, kita bantu dia. Selagi ada alat tu berfungsi, selagi itulah kita dapat pahala ni. Itu sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Itu sebab saya suka ngajar tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya ajar ada orang mengamalkannya. Saya dapat ke tak dapat pahala? Dapat ke tak dapat pahala? Dapat. Macam saya suruh tadi berzikir umpamanya, ada yang ikut. Lepas ini aku nak berzikir, aku tak nak lepas salam beh, tak nak aku. Aku nak tunggu berzikir. Kalau ada orang yang menurut macam tu, saya dapat tak sahamnya? Dapat. Itu sebab
Cuba bayangkan Rasulullah tu pahalanya macam mana. Dia ngajar manusia sekarang ni berapa juta manusia mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa bilion manusia-manusia mengamalkan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, berapa banyak pahala yang diterima olehnya kerana dia sentiasa mengajar. Rasulullah dah sebut dah, balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat je dapat pahala tau. Sebab itu tuan-tuan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, jangan kedekutkan ilmu. Ada program-program majlis-majlis ilmu segera dilaksanakan. Jangan kedekut benar tentang ilmu. Kerana ilmu tu memberi saham yang paling-paling baik untuk kita. Itu sebab kata Nabi apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takur rabi'an. Jadilah kamu orang yang mengajar. Jadilah kamu orang yang mengajar. Tapi mengajar seorang je lah. Macam dia kejap ni seorang dia mengajar. Bukan tak ada ustaz ni ada. Tapi bukan gila dia tak ada lah dia mengajar. Yang mengajar seorang je. Jadilah kamu orang mengajar. Jadi kalau tak nak jadi orang mengajar apa? Jadi orang yang belajar. Orang belajar dengan orang mengajar lain dia. Dia belajar. Dapat juga pahala. Tak nak jadi orang belajar, jadi orang yang mendengar. Ada beza ada orang belajar dengan orang yang mendengar. Orang belajar dia ada nota, macam tu imam tu dia belajar lah, dia nota, dia tulis nota. Bila dia tanya dia rujuk nota tu boleh jawab. Itu orang belajar. Orang mendengar. Orang mendengar buat apa? Mau telinga aja. Bila balik dia tanya isterinya apa dia ajar tu, ustaz tu entah, tak tahu, aku tahu gelak aja kena. Itu orang mendengar. Tak apa, masih dapat pahala. Masih berada dalam majlis ilmu tu dengar aja, masih dapat pahala, tapi kurang lah daripada orang yang belajar. Jadilah ada juga pahala. Yang keempat, jangan kamu jadi orang yang keempat. Ngajar tanda, belajar tanda, dengar pun tak sia. Tahu ke demi apa tak sia? Dengar pun tak nak. Bila dia tahu dia majlis ilmu, dia balik aja. Betul kan datang balik. Tak sia. Itu tak sia tu artinya tak nak tau. Cakap orang Kampung Gajah tak sia. Orang kampung pun kata tak sia juga. Orang Kelantan apa kata? Tak sia apa ya? Tu orang Kelantan. Ada orang Kelantan? Ada ya. Jadi kamu orang yang mengajar atau orang yang belajar atau orang yang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat. Ngajar tak ada, belajar tak ada, dengar pun tak ada. Fatahulak, maka binasalah kamu kalau jadi orang yang keempat. Binasalah kamu. Ini dia kita hendak ilmu yang memberi manfaat. Hendakkan itu, bukan ilmu manfaat tadi, hendakkan anak yang soleh tadi. Anak pun soleh tadi. Itu yang kedua. Yang tafa'u bih, yang boleh diamalkan oleh manusia. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang boleh diamalkan oleh manusia yang lain. Yang ketiga kata Nabi, awalidin solihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang boleh mendoakan kepada kedua ibu bapaknya. Lain tak ada sumber pahala lagi. Anak yang soleh, kalau anak tu soleh, cukup waktu ke mana dia? Ke masjid. Lepas itu dia sembahyang, dia berdoa, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau dia seorang. Kalau dia jadi tu imam, Allahumma ghfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Dan sebagainya, dan seumpamanya. Kalau anak tu semayang pun tak tahu macam mana dia nak mendoakan kita. Kalau bukan soleh lah anak-anak kita, namanya soleh tapi semayang tak tahu, macam Quran tak tahu. Macam mana? Macam mana nak mendoakan kita? Kalau kerjanya orang semayang, orang pergi masjid, dia kerjanya wow, tengok ni. Wow. Ngapa kata tengok tu? Ngapa kata tengok tu? Udah tinggal satu roda je. Kalau ada lah anak-anak yang kopi tu, macam mana nak mendoakan kita?
Lebih-lebih lagi kalau sudah kita mati esok, anak jangan berapa itu. Orang orang di masjid ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak kita teng 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 teng, that's the way I like it. Aha kata. Macam mana? Ya. Itu kalau dapat. Itu sebab kita nak berdoa juga dengan Allah Taala agar dapat anak yang soleh. Di antara doa yang diajar oleh Allah dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Allah ajar ni. Bukan Rasulullah ya, Allah yang ajar. Rabbana hablana, ayat Quran ni. Ya Allah, berikanlah kami min azwajina, dan juga kepada pasangan-pasangan kami. Kalau suami isterinya, kalau isteri suami-suaminya, berikan kami, dan pasangan-pasangan kami. Ya, wa zurriyatina, dan zuriat-zuriat kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu-menantu kami, zuriat kami. Qurrata a'yun, apa itu qurrata a'yun? Penyejuk mata. Sejuk aja kita tengok isteri kita, sejuk aja mata kita tengok anak-anak kita, sejuk aja mata kita tengok pasangan kita. Suami sejuk matanya tengok isterinya, isteri sejuk matanya tengok suaminya. Ya, coba kita pejam-pejam mata kejap. Bayangkan anak-anak kita di rumah tu, sejuk ke geram aja rasanya. Ya. Kalau anak-anak kita tu rambutnya berekor, sejuk ke matanya. Sejuk ke mata tengok anak-anak tu berekor rambutnya. Naik motor mengelibat. Ingat orang tidak, rupanya orang jantan. Sejuk ke mata tengoknya. Ya, itu yang kita minta tu. Tapi nak dididik lah untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ya, minta dengan Allah Taala, berdoa dengan Allah Taala. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini orang-orang yang bertakwa, yang memimpin orang-orang yang bertakwa. Kita pun bertakwa, kita yang kita pimpin pun orang-orang yang bertakwa. Jadi penyejuk mata. Ini yang kita minta, kebaikan di dunia yang kita hendak ni, supaya dapat anak-anak yang soleh. Supaya mereka itu memberi sumber pahala bagi kita setelah kita kembali ke akhirat kelak. Setelah kita ni udah masuk dalam kubur, ada lagi sumber pahala, tahu? Apabila mereka semayang dengan didikan kita dapat pahala. Dapat ke tak dapat? Apabila mereka keluar menutup aurat dengan didikan kita, dapat tak kita pahala? Dapat. Tapi kalau anak dara kita keluar dari rumah mengelembung je rambutnya, pakai bebek, tahu ke bebek? Ya Allah, tak tahu dia bebek. Belakangnya terbuka, depannya tutup, itu namanya bebek. Ya? Terbuka belakangnya. Ya? Betul jalan pula pakai kasut tumit tinggi. Betul? Jalan pula pakai stoking panjang, terketik-ketik jalannya. Tahu ke terketik-ketik? Macam apa? Macam apa? Tadi betul tak apa? Macam itik. Jalan macam itik. Tak pernah dengar ke macam itik? Ya Allah, macam itik pulang petang tiada lan melenggang bibirnya merah. Itu pernah dengar ke dia? Delima merekah lagi. Kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Itu dia nona berincang. Macam? Macam? Sejuk ke mata kita tengoknya. Itu yang kena nak dipikirkan tu. Ingat firman Allah Ta'ala dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu. Mula-mula diri sendiri dulu. Wa ahlikum, dan juga ahli-ahli kamu. Anfusakum wa ahlikum naro, daripada api neraka. Jangan nyuruh aja tapi kita nehen aja. Jangan nyuruh anak aja. Apa hemat? Anaknya nak hemat. Apa hemat? Tak ada pergi masjid lagi, orang dah azan ni. Dia nehen je duduk dalam bawah rumah lagi. Tak ada lari nak pergi ke masjid.
Patutnya dia dulu. Sebab itu nyuruh anak-anak ni tuan-tuannya, mat pergi masjid, bukan apa itu. Mana pergi masjid, Leman pergi masjid, bukan apa itu. Nak nyuruh anak tu macam mana? Mat, mari kita ke masjid. Ada beza tak pergi masjid dengan mari kita ke masjid? Ada tak? Ada bezanya. Mari kita ke masjid. Jangan suruh aja. Mari kita ke masjid. Mari kita mendengar orang ngaji. Mari kita pergi ke surau. Mari kita sembahyang berjamaah. Itu dia cara kita nak memelihara diri dan keluarga kita, keturunan kita, ahli-ahli kita daripada azab api neraka. Kalau masuk neraka tak lalu kita nohornya tuan-tuan. Tak lalu kita nak tahu ke nohor. Tak lalu kita apa cakap pekannya nohor ni apa? Tak lalu kita nanggungnya. Kerana dalam neraka tu malaikat-malaikatnya garang-garang. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum. Di dalam neraka tu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Mereka tak reti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Malaikat tu tak reti nak konting, tak reti. Dia ikut je apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah suruh bedai, apa buatnya? Allah suruh bedai, apa buatnya? Bedai je lah. Allah suruh pelupuh, apa buatnya? Pelupuh je lah. Allah suruh balun, apa buatnya? Balun lah. Tahu ke balun? Tak tahu idak lah mana buatnya. Itu dia ya. Itu malaikat-malaikat dalam neraka tu, kasar-kasar. Dia tak reti nak derhaka kepada Allah. Itu sebab tuan-tuan, orang ataupun yang menyiksa ahli-ahli neraka itulah malaikat, bukan orang tau. Malaikat yang menyiksanya. Kenapa? Malaikat tak reti nak derhaka. Kalau orang macam, kalau orang dia tukang seksa ahli neraka macam, dia ada kroni tau. Kalau orang dia ada kroni, ada tak? Balon kata Tuhan, dia pun angkat menteri. Nanti dia takkan letak kena teman ni ngajar di berincang malam tu. Oh, ustaz kan? Ustaz seorang je. Itu kalau orang. Tapi kalau malaikat, tak ada jalan, no way. Bila Allah kata balon, balon lah. Allah kata pelupuh, pelupuh lah. Ini dia kerja malaikat di dalam neraka. Sebab itu kita nak elakkan daripada masuk dalam neraka. Kalau boleh jangan sekali-kali kita seronok dengan neraka ya. Ada orang yang seronok tu tau. Lantaklah kau tadi aku siapa yang masuk neraka. Ada tak orang cakap begitu? Ada tak orang cakap begitu? Ada. Kalau tadi aku siapa lagi nak masuk neraka? Ingatnya neraka tu macam masjid ni kot ya. Orang dalam neraka ni boleh duduk macam tuan-tuan ni kejap ni kan? Boleh duduk steady je macam tuan-tuan ni kan? Macam mana dia duduk? Boleh duduk kan? Dalam neraka ni boleh duduk ke macam tuan-tuan duduk sekarang ni? Boleh ke tak boleh? Macam mana duduknya? Mengelejat tau. Berdiri pun tak boleh, duduk pun tak boleh. Dikacak kaki terlompat. Kenapa terlompat? Mun panas, lantainya panas. Kacak kaki kiri terlompat lagi. Kacak balik kaki kanan terlompat lagi. Kaki kiri terlompat lagi. Kanan terlompat lagi. Terlompat lagi. Terlompat lagi. Terlompat lagi. Itu yang kita tengok dalam TV tu. Terlompat-lompat. Terlompat-lompat. Terlompat-lompat tu. Berlatih masuk neraka tu. Jangan tak sedar. Dalam dunia ni dia seronok. Esok jerit pekik tau. Dalam neraka jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Katanya dalam neraka tu tahu. Rabbana, apa kata Rabbana? Wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat. Ya Allah, teruknya orang dalam neraka tu. Kena balun, kena pelupuh, kena bedak, kena bakar, kena tikam, gigit di anjing, patuk di ular orang dalam neraka tu. Berbagai-bagai jenis siksa. Absarna, kami dah tengok. Wa sami'na, apa katanya? Kami udah dengar. Jerit pekik dalam neraka tu. Aduh, aduh, aduh. Lagi apa? Ayoyo, ayoyo, ayoyo. Lagi apa? Ayah, ayah, ayah. Jerit pekik dalam neraka tu. Farji'na. Apa kata farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia. Apa buat ke dunia ni? Na'mal salihan. Kami nak beramal dengan amal yang soleh.
Inna muqinun. Sekarang ni kami udah yakin benar. Tapi ada faedah tak? Ada guna tak? Udah sampai ke akhirat? Tak ada guna. Udah mati tak ada apa gunanya. Jerit pekik lah, menyesal lah macam mana pun. Tak ada apa faedah ni. Inilah dia neraka yang kita takut. Jangan berani-berani benar dengan neraka. Sebab itu di hujung tadi ayat tadi, wa qina azabannar. Jauhilah kami daripada siksa api neraka. Tak lalu kita nanggungnya ya. Jadi saya sudah berceramah selama 55 minit. Dah dekat sejam. Ya. Rasanya cukup sekadar itu ya. Minta maaf lah ya. Kalau ada yang terpukul, ada yang terketik. Any objection sebelum tu? Tanya. No objection. Any questions? No question. Nak rekan balik dulu ya? Tak apalah. Ini dia. Jadi salah silap saya minta ampun, minta maaf. Kalau ada yang terketik, ada yang terkapak, ada yang terbeliung ya. Saya cadangnya tak nak mengapak daripada kampung tadi. Cadangnya nak bersilaturahim supaya saya kenalkan tuan-tuan, tuan-tuan pun kenalkan saya. Senang sikit kita berinteraksi bila kenal ya. Rupanya ada seorang kenal. Kita sama dari bawah kata. Ya. Saya ingat tak ada siapa yang kenal sini. Kerana saya bukan yang ngajar sini pun. Tapi di Tanah Rata tu tiap bulan saya ngajar dululah, once upon a time. Sekarang tak ada lagi. Tiap bulan begitu tu. Jadi tentulah dalam masa 1 jam saya bercakap ni, ada yang terasa, ada yang tersinggung, ada yang terketit, ada yang terkapak, ada yang terbeliung. Minta ampun, minta maaf lah. No hard feelings. Tahu apa artinya no hard feeling? Jangan simpan di hati. Begitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf ya. Ada yang tersmash. Saya cadangnya tak nak nyemih tadi, cadangnya nak drop shot aja. Bola tanggung apa buat? Apa buat Imam? Smash lah, itu pun backhand aja. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فالحمت فلك الحمد كما أكرمت فرحمت وقلت وقلك الحق ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمتهم وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا ما ننتبه علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.